begitu tinggi untuk mereka ke perlawanan ke Piala AFC, akan menjadi satu tonik untuk pasukan Kedah. TJ Kipre masih lagi diletakkan selaku penggempur utama pasukan Kedah, walaupun sebelum ini dikabarkan ada yang mengatakan bahawa dia mengalami sedikit kecederaan. Sebenarnya agak mengejutkan juga kalau dilihat daripada first 11 ni, kerana Khairul Fahmi diletakkan di bangku simpanan ni Ismadi. Betul, ini adalah penampilan keempat Razlan untuk Liga, dan saya rasa ini adalah lebih sebagai persediaan lah untuk menghadapi Piala Malaysia nanti. Ya. Ya. Betul. Itu yang perlu dilakukan oleh Kedah. Tidak perlu untuk melihat keputusan di stadium lain selain pada mencapai kemenangan pada malam ini. Saya tertarik juga dengan peranan daripada Anu Martin. Betul. Kalau kita dapat lihat, dia memberikan ruang kepada Badrul Bakhtiar untuk bergerak lebih bebas di bahagian midfield. Dia mengawal di bahagian belakang untuk pasukan Kedah. Sekali lagi Kedah marah. Kipre dalam kawasan penalti, peluang Kipre, gol! Cantik kali ini, minit ke-23 ini. TJ Kipre untuk membolehkan Kedah berada di depan 1-0. Kita lihat sebagaimana Ismail sebutkan tadi, Akmal Zahir tertinggal tadi larian yang dilakukan oleh Kipre. Betul, ini tapi kita lihat bagaimana permulaan hantaran yang begitu baik dilakukan daripada tengah padang oleh saya kira Fazrul Daniel. Satu chip ke arah kepada Cici Kipre, mudah untuk dia melakukan rembatan yang terus menejah jaring. Tidak mampu Azlan Ghazali untuk menahan secara langsung ketika ini. Renan juga nampak lebih bersemangat pada malam ini. Melaka membiarkan saja pemain-pemain Kedah untuk menyusun gerakan. Tidak ada pressure yang dilakukan. Ya, tidak ada high pressing yang dilakukan oleh pasukan Melaka United. Sekali lagi Rizal untuk Kedah. Kipre chasing dan cantik, dan masih lagi peluang Faizat ketika ini. Terlalu jauh, namun masih lagi dalam penguasaan pemain-pemain Kedah. Badrul, penalti. Ada sentuhan leg tackle yang dilakukan oleh Farisha. Inilah yang berlaku apabila keadaan kelang kabut. Apabila pasukan Kedah up tempo dan kemudian melakukan serangan bertali arus dengan percubaan terus ke arah pintu gawang pasukan Melaka United, dan akhirnya kalau kita lihat pengalaman di sini, bagaimana Badrul Bakhtiar menggunakan pengalaman, dia sedar dia tidak akan memenangi bola tersebut, tetapi dia melakukan satu sentuhan yang akhirnya menyaksikan pemain pertahanan Melaka melakukan leg tackle ke arah dia, dan akhirnya penalti untuk pasukan Kedah. Nampak sedikit longgar pertahanan pasukan Melaka, khususnya dalam 5 atau 6 minit yang terakhir ini. Jadi peluang untuk Kedah menambah jaringan yang kedua. Kipre yang ditugaskan untuk mencari gol kedua Kedah. Walaupun Nur Azlan sudah bertindak dengan agak baik sebentar tadi untuk melayangkan badannya bagi menyelamatkan pintu gol buat seketika, namun kali ini dia perlu berhadapan dengan TJ Kipre bagi menafikan jaringan pasukan Kedah. Jaringan yang kedua Kipre, apakah dia berjaya? TJ Kipre, gol mudah. Blessing yang baik dilakukan oleh Kipre untuk membolehkan minit ke-30 ini Kedah berada di depan 2-0. Satu teknik sepakan penalti yang begitu baik dilakukan oleh Kipre. Dia menukar arah sepakan ke arah kanan Razlan, yang mana menyaksikan Razlan telah pun tertewas. Dan kalau sebelum perlawanan mengatakan bahawa Kipre tidak fit, 2 gol di peringkat awal ini telah pun menafikan segala kemungkinan itu. Sekali lagi serangan cuba dilakukan dari sebelah sayap kiri. Hantaran silang dapat ditanduk oleh Renan. Masih lagi dalam kawalan Melaka ketika ini. Farisha Adriano dalam kawasan penalti, tidak offside di situ. Dan kali ini peluang dari gol.
Cantik gerakan yang dilakukan oleh Adriano. Gol dalam hujan lebat di Stadion Darul Aman. Hujan yang baru saja turun. Permainan yang agak tersusun yang dilakukan oleh Melaka sebentar tadi. Memang Adriano merupakan pemain yang paling menonjol untuk pasukan Melaka sejak daripada minit yang pertama lagi ya. Dan memang satu gol yang digerakkan secara berpasukan. Satu cutback yang begitu bijak dilakukan sebentar tadi yang membolehkan Adriano melakukan rempatan terus ke arah pintu gol. Memang satu kredit yang patut diberikan kepada pemain-pemain Melaka yang begitu bekerja keras pada soal masa yang kedua ini. Jadi Adriano berjaya menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan agar kualiti padang yang dimiliki oleh Stadion Darul Aman ini tidak terjejas tidak ada pertekungan air yang akan berlaku. Kalau di perlawanan dengan UiTM baru-baru ini okey, tak ada masalah. Hujan lebat namun kali ini kelam kabut sedikit. Kipreh terlepas. Sedikit kelam kabut di situ namun mujurlah dapat dikeluarkan. Kita perhatikan lagi sekali daripada gerakan ini. Bagaimana tadukan yang dilakukan oleh Renan Alves sebentar tadi ya. Berjaya dikeluarkan tetapi bola jatuh ke arah Badrul Bakhtiar. Sekali lagi Kedah. Kipreh peluang. Bagaimana? Itu dia gol. Walaupun pemain-pemain Melaka mendakwa offside kedudukan Badrul, namun kita lihat kedudukan Badrul dan juga Kipreh yang melakukan hantaran silang yang agak sebaris dengan Badrul tadi. Kalau kita dapat perhatikan semula sebentar lagi ya, kalau bagaimana Kipreh dan juga Syazwan Zainul pada awal lagi telah pun melakukan drive masuk melakukan bola lerek hantaran bola lerek kerana ianya lebih mudah untuk disambung oleh pemain-pemain lain. Dan ini yang dilakukan oleh Kipreh melihat Badrul Bakhtiar berada di tengah pintu gol itu dan satu tapping mudah yang dilakukan oleh Badrul untuk menjadikan kedudukan ketika ini Kedah 3. Jadi Kedah menggunakan kelebihan beraksi dalam hujan lebat ketika ini, yang mana kita lihat jaringan yang terhasil juga tadi. Katakan tadi ya, pemain perlu awal ambil bola tu supaya untuk mudah mereka mengawal keadaan. Dan saya menjangkakan lebih banyak hantaran-hantaran lambung, hantaran-hantaran tinggi yang bakal dilakukan oleh pemain Kedah dan juga Melaka. Berikutan padang di sebelah utamanya di sebelah kiri ni telah pun mula bertakung. Amirul, setengah pertama daripada Amirul. Kipreh kali ini lepas Kipreh peluang. Kipreh dan kali ini gol. Gol keempat untuk pasukan Kedah daripada pemain yang baru masuk. Itu Fayad. Muhammad Fayad Zulkifli Amin. Jadi 4-1 Kedah sedang mendahului ketika ini. Itu satu kelebihan yang seperti yang kita katakan tadi, dalam situasi ini pemain-pemain perlu alert dengan apa yang berlaku. Dan kalau kita perhatikan bagaimana satu tapping ataupun percubaan yang dilakukan oleh Kipreh tadi dikeluarkan oleh Nur Azlan, tetapi kepantasan yang dimiliki oleh pemain baru masuk Fayad mudah untuk menghasilkan gol keempat bagi pasukan Kedah pada malam ini. Jadi hebat Taci Kipreh pada malam ini. Dia menjaringkan 2 gol dan juga dia terlibat dengan 2 gol. Khususnya jaringan yang keempat apabila gerakan yang bermula daripada Kipreh sendiri untuk membolehkan jaringan keempat terhasil melalui Fayad Zulkifli. 4-1.